Pakatan Harapan semakin gila, dana nelayan 33 juta ringgit, kenapa tak tanya Idris? Hadi Awang dedah, kisah sebenar Anwar Ibrahim. PAS luar hasrat, mahu lihat Perikatan Nasional menang di Melaka. Pelik, Abah sayang atau sayang Melaka? Akhirnya, ini calon Ketua Menteri Perikatan Nasional. Bekas Perdana Menteri Najib Razak menyanggah dakwaan calon Ketua Menteri Pakatan Harapan Adli Zahari bahawa Barisan Nasional menggunakan wang pampasan bernilai 33 juta ringgit yang sepatutnya diagihkan kepada nelayan negeri itu. Pengerusi Lembaga Penasihat Barisan Nasional itu sebaliknya meminta Adli mengajukan persoalan itu kepada calon Pakatan Harapan di Dewan Undangan Negeri Asahan Idris Harun untuk rekod Idris menjadi Ketua Menteri Melaka semasa Barisan Nasional menjadi kerajaan dan berkhidmat di jawatan itu dari 2013 hingga 2018 sebelum Pakatan Harapan memenangi pilihan raya umum pada 2018. Saya perhatikan puak Pakatan Harapan ini semakin gila menjelang hari mengundi PRN Melaka. Satu persatu tuduhan rawak mula dikeluarkan mereka terhadap Barisan Nasional, katanya di Facebook. Menurut Najib, Adli tiba-tiba membuat sidang media dengan mendakwa Kerajaan Barisan Nasional dahulu menyalahgunakan peruntukan 33 juta ringgit untuk membayar pampasan kepada golongan nelayan. Kami tak tahu jika tuduhan kamu pagi ini benar atau tidak. Sebab itu saya saran kamu, tanya pada calon Pakatan Harapan untuk Dun Asahan iaitu Idris. Selepas korang bincang, barulah kamu beritahu cerita sebenar, tambah Najib. Selepas melawat nelayan di Kelebang, Adli mendakwa selepas Pakatan Harapan memenangi PRU lalu, kerajaan negeri mendapati mereka berhutang sebanyak kira-kira 33 juta ringgit kepada nelayan Melaka dan ia tidak pernah dibayar. Pampasan itu adalah berkaitan dengan kerja-kerja penambakan laut untuk pembesaran pelabuhan Tanjung Beruas yang memberi kesan buruk kepada kehidupan nelayan. Kata Adli, Kerajaan Barisan Nasional telah menggunakan dana yang disasarkan untuk nelayan itu bagi membayar gaji kaki tangan awam dan menjalankan acara kerajaan kerana kekurangan dana. Tambahnya, di bawah kepimpinan Pakatan Harapan, kerajaan negeri berusaha mengumpul wang bagi menampung dana yang habis dan mengagihkan kira-kira 8 juta ringgit kepada nelayan sebelum kerajaan negeri tumbang pada Mac 2020 akibat pembelotan. Kerajaan Pakatan Harapan Melaka tumbang pada Mac 2020 akibat pembelotan beberapa adun mereka sebelum Gabungan Barisan Nasional Perikatan Nasional membentuk kerajaan baru. Bagaimanapun, kerajaan gabungan itu juga tumbang apabila 4 adunnya termasuk Idris membatalkan sokongan kepada Ketua Menteri ketika itu, Sulaiman Mat Ali. Idris kemudian dipecat daripada UMNO dan kini diletakkan sebagai calon Pakatan Harapan di Asahan. Kempen 12 hari untuk pilihan raya Melaka akan berakhir Jumaat ini dan pengundi akan keluar membuat penentuan kerajaan baru pada Sabtu. Presiden PAS Abdul Hadi Awang mengenang perjuangan parti itu menghadkan judi dan jualan arak termasuk di Kelantan yang dipimpin mereka sekian lama. Katanya ketika memulakan di Kelantan pada tahun 1990 ketika pentadbiran Allahyarham Nik Abdul Aziz Nikmat, mereka tidak mendapat sokongan sepatutnya. Ini katanya termasuk daripada Presiden PKR Anwar Ibrahim yang dirujuknya sebagai sahabat kami daripada Angkatan Belia Islam Malaysia atau ABIM. Sementara Menteri Keuangan pada waktu itu dipegang oleh Anwar, sahabat kami yang juga bekas Presiden Angkatan Belia Islam Malaysia ABIM. Kedudukannya yang tinggi pada ketika itu dengan jawatan Timbalan Perdana Menteri tidak bertindak dengan betul bagi membantu kerajaan Kelantan, katanya. Menulis di media sosial, Hadi sebaliknya mendakwa mereka telah dihadiahkan dengan masalah kewangan secara birokrasi oleh kementeriannya. Hadi bagaimanapun tidak memperincikan dakwaan berkaitan masalah kewangan itu. Pada 14 November lalu, kerajaan Kedah dilaporkan mengharamkan kedai nombor ekor dengan tidak memperbaharui lesen perniagaan dan menghadkan jualan arak daripada dijual secara terbuka. Ini termasuk kedai-kedai bebas cukai di Pulau Peranginan terkenal Langkawi. Sementara itu, membandingkan kes di Kelantan dan Kedah kini, Hadi berkata PAS tidak lagi berdepan sekatan seperti didakwanya berlaku sebelum ini. Kedah Darul Aman tidak lagi mengalami sekatan politik khususnya dari segi keuangan oleh kerajaan pusat seperti mana yang dilakukan oleh Menteri Keuangan pada zaman itu, katanya. Sambil berterima kasih kepada pihak yang menyokong tindakan Kedah, Hadi berkata PAS tetap mengenang jasa dan tidak lupa terhadap mereka yang tidak berjasa kepada perjuangannya.
katanya. PAS tidak mengenali sahabat sejati sebenar yang sehidup dan semati, kata anggota Parlimen Marang itu lagi. Bukannya sahabat yang mahu dirinya sahaja yang hidup, tetapi biarkan kawan di sebelahnya mati demi talian hayatnya yang disambung walaupun mengorbankan sahabatnya sendiri. Sementara itu, Hadi turut menyerang pemimpin DAP yang tampil mengkritik langkah Kedah. Inilah alasan sama disebutkan apabila kerajaan PAS di Kelantan dan Terengganu memulakan langkah sama suatu ketika dulu. Sebaliknya, mereka langsung tidak pernah mempeduli hak penganut Islam dan kedudukan Islam yang tinggi dalam perlembagaan persekutuan yang mengharamkan judi sepenuhnya kepada penganut Islam. Malah penganut agama lain juga melarang judi dalam agama mereka, katanya. PAS sekali lagi menegaskan muafakat nasional masih wujud dan masalah yang berlaku di antara parti itu dengan UMNO berpunca daripada hubungan dengan Bersatu. Naib Presiden PAS Muhammad Amar Abdullah berkata, pada pandangan PAS, muafakat nasional masih kekal seperti sedia ada sama dengan kedudukan Perikatan Nasional. Bagi kami, muafakat nasional kekal seperti mana Perikatan Nasional masih lagi kekal. Cuma ada isu, ada masalah. Contoh masalah muafakat nasional ini kerana hubungan PAS dengan Bersatu. Jadi itu yang timbul masalah sebab kawan-kawan kita dalam UMNO sebahagiannya tidak dapat terima Bersatu, katanya ketika ditemui media selepas mesyuarat Exco Kerajaan Negeri di Kompleks Kota Darul Naim, Kota Baru. Timbalan Menteri Besar Kelantan itu berkata demikian ketika diminta mengulas dakwaan sesetengah pihak yang berpendapat muafakat nasional sudah terkubur selepas PAS menyertai pilihan raya negeri Melaka bersama Bersatu melalui Perikatan Nasional. Untuk rekod, UMNO mempelawa PAS bersama mereka dalam PRN berkenaan, malah menawarkan parti itu menggunakan lambang yang biasa digunakan. Namun PAS memilih untuk bersama Perikatan Nasional dan bertanding menggunakan logo gabungan tersebut. Ia juga menjadikan PAS bertembung dengan UMNO Barisan Nasional selain Pakatan Harapan di 7 kerusi Dun Melaka. Kata Muhammad Amar, bagi PAS itu saja isu yang dihadapi muafakat nasional dan hubungan dengan UMNO kekal baik. Perbincangan masih lagi berjalan. Pertemuan pun ada dibuat sebelum PRN Melaka, katanya. Sementara itu, mengulas perkembangan di Melaka, Muhammad Amar berkata, PAS sememangnya mengharapkan kemenangan berpihak kepada Perikatan Nasional. Kalau tanya kita, memang PAS berharap menang semua kerusi yang kita tanding atau sekurang-kurangnya kita dapat majoriti untuk membolehkan tubuh kerajaan. Itu harapan kita, ujar Muhammad Amar. Benarkah Abah saya Melaka? Soal Datuk Ashraf Wajdi Dusuki. Soalan itu dicetuskan oleh Ketua Pemuda UMNO itu selepas beliau mendakwa Tan Sri Muhyiddin Yassin telah melakukan pengkhianatan besar kepada Melaka selepas membatalkan projek kereta api berkelajuan tinggi HSR antara Kuala Lumpur dan Singapura. Dakwanya pembatalan projek itu merugikan rakyat Melaka yang tidak mendapat manfaat besar daripada projek mega tersebut. Tegas Ashraf, pembatalan projek itu mengakibatkan Melaka sebagai negeri yang bergantung sepenuhnya kepada industri pelancongan terlepas peluang besar untuk dipacu ekonominya dengan lebih hebat apabila HSR dibatalkan. Pembatalan juga merencatkan perkembangan industri pelancongan Melaka, terutamanya pelancong-pelancong daripada Singapura yang membawa bersama potensi kemasukan dana berbilion dolar Singapura. Ini tidak termasuk pulangan besar kepada ekonomi Melaka yang bakal dibawa pelancong asing yang boleh transit ke Melaka untuk beberapa hari dalam perjalanan antara Singapura Kuala Lumpur, katanya dalam hantaran di Facebook. Hujah beliau lagi, dengan pelaksanaan HSR, integrasi ekonomi dua ibu kota ini akan menarik pelaburan asing bernilai tinggi dan bakal mewujudkan lebih 110,000 peluang pekerjaan yang bakal dinikmati bersama oleh rakyat Melaka. Limpahan keuntungan daripada pembangunan bandar Malaysia yang dianggarkan mencecah lebih 200 bilion ringgit juga terlepas daripada untuk dinikmati rakyat Melaka. Malah katanya jangka panjang jaringan perhubungan yang terbina daripada HSR ini akan melimpahkan kekayaan dan kemakmuran kepada rakyat Melaka di samping menikmati pertumbuhan ekonomi yang pesat. Tempoh pembinaan HSR sendiri akan memberikan peluang pekerjaan di dalam sektor rel berteknologi tinggi kepada anak-anak muda profesional, lebih-lebih anak Melaka kerana air keruh adalah antara stesen utama. HSR juga akan membawa pembangunan berorientasikan transit TOD kepada kawasan-kawasan sepanjang jajaran HSR seperti pembukaan kawasan-kawasan perumahan, komersial dan industri yang baru sekaligus boleh mencampah kekayaan rakyat di Melaka. Namun semua fakta kemakmuran ini yang direncanakan oleh Kerajaan Barisan Nasional begitu mudah dileburkan hanya kerana dendam politik Pakatan Harapan dan Perikatan Nasional yang akhirnya memangsakan rakyat Melaka. Bukankah ini satu pengkhianatan terbesar buat rakyat Melaka? Lebih malang lagi apabila rakyat terpaksa menanggung pula kos sebanyak 320 juta ringgit akibat pembatalan yang dibuat oleh Abah sebagaimana yang didedahkan oleh seorang menteri Singapura pada bulan Januari 2021 di Parlimen Singapura. Justru wahai rakyat Melaka, apakah pengkhianatan seperti ini bukti Abah saya Melaka sebagaimana yang terpampang di poster-poster dan billboard seluruh Melaka ketika ini, atau sebenarnya lebih tepat
Abah Sailang Melaka, soal beliau lagi. Seperti yang dijangka, Ahli Parlimen Masjid Tanah Mas Ermiati Samsudin menjadi pertaruhan terbaik Perikatan Nasional untuk ditawarkan sebagai Ketua Menteri kepada pengundi Melaka pada 20 November ini. Pengumuman calon Ketua Menteri itu diumumkan Pengerusi Perikatan Nasional Muhyiddin Yassin di ibu pejabat gabungan tersebut di Kuala Lumpur. Dalam PRN ini, Perikatan Nasional meletakkan Mas Ermiati bertanding di kerusi Tanjung Bidara yang terletak di bawah kerusi Parlimen Masjid Tanah. Menurut Muhyiddin, nama timbalan menteri di Jabatan Perdana Menteri itu dipersetujui oleh pemimpin yang ada dalam gabungan Perikatan Nasional. Keputusan pimpinan Perikatan Nasional bersetuju menamakan Mas Ermiati sebagai calon Ketua Menteri Melaka. Katanya, jika Perikatan Nasional berjaya menguasai majoriti kerusi dalam DUN Melaka dan Mas Ermiati memenangi kerusi yang ditandinginya, dia akan menjadi wanita pertama dilantik sebagai Ketua Menteri. Sebelum ini, UMNO Barisan Nasional terlebih dahulu mengumumkan calon Ketua Menteri mereka iaitu Sulaiman Mat Ali pada 8 November, diikuti Pakatan Harapan yang menamakan Adli Zahari 2 hari kemudian. Kedua-dua mereka pernah berkhidmat sebagai Ketua Menteri sebelum ini. Secara keseluruhan, ada 5 DUN di bawah kawasan Parlimen Masjid Tanah iaitu Kuala Linggi, Tanjung Bidara, Air Limau, Lendu dan Tabuh Naning. Dalam PRU lalu, UMNO Barisan Nasional memenangi semua kerusi tersebut termasuk Parlimen Masjid Tanah. Bagaimanapun, Mas Ermiati meninggalkan parti berkenaan untuk menyertai Bersatu. Dia kini dilantik menjadi timbalan menteri di Jabatan Perdana Menteri. Dengan pencalonan rasmi Mas Ermiati sebagai calon Ketua Menteri, persaingan di kerusi Tanjung Bidara menjadi lebih menarik perhatian kerana di situlah juga tempat pengerusi UMNO Melaka, AB Rauf Yusof bertanding. Seorang lagi calon yang bertanding di situ ialah Wakil Pakatan Harapan Zainal Hassan.